Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi secara dalam talian bagi kursus pengajian Islam MPU 2312 bagi pelajar semester yang pertama, tahun pertama Diploma Vocational Malaysia, College Vocational Datuk Lela Maharaja. Bagi sesi kali ini kita akan membincangkan tentang tajuk yang terakhir, tajuk yang tajuk yang membincangkan tentang institusi-institusi di dalam agama Islam. Jadi bila kita sebut tentang institusi, maknanya dia adalah gabungan beberapa organisasi ataupun kita katakan dia sebagai tempat berkumpul ataupun tempat berlakunya penyebaran, sama ada dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk dakwah dan sebagainya di dalam agama Islam. Jadi institusi-institusi dalam agama Islam dibahagikan kepada tiga tonggak yang utama. Jadi tiga tonggak tersebut ialah institusi pendidikan Islam, kemudian institusi keluarga dan kemudian institusi masyarakat. Jadi kita akan tengok ketiga-tiga institusi ini secara langsung. Jadi, apakah yang dikatakan institusi pendidikan Islam? Jadi saya telah meringkaskan ataupun mengklasifikasikan institusi pendidikan Islam ini terbahagi kepada 6. Terbahagi kepada 6. Dan saya mulakan institusi yang pertama di dalam agama Islam itulah dia Rumah Arqam bin Abi Arqam. Bagi sesiapa yang membaca tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah secara sulit ataupun ketika berdakwah secara rahsia, Nabi telah menggunakan Rumah Arqam bin Abi Arqam sebagai tempat untuk berkumpul. Ketika itu orang-orang yang telah masuk Islam dalam bilangan yang sedikit berkumpul di Rumah Arqam bin Abi Arqam, mendengarkan taujihat, mendengarkan tausiah, mendengarkan tazkirah, belajar tentang agama Islam daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda sendiri sebagai tenaga pengajar, baginda sendiri sebagai pereka kurikulum tersebut, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita lihat perkembangan institusi ini apabila Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi telah membina masjid. Itu adalah perkara pertama yang Nabi buat apabila sampai di Madinah. Maka itulah dia Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi. Maka masjid ini merupakan institusi pendidikan Islam. Bukan sahaja terhad kepada sembahyang berjemaah, tempat beribadah, tempat beriktikaf, tetapi masjid telah menjadi sebagai salah satu institusi pendidikan yang penting di dalam Islam. Masjidlah tempat orang belajar, masjidlah tempat orang mencari ilmu, masjidlah tempat orang mendengar tazkirah, masjidlah tempat orang mendengar ilmu-ilmu baru tentang Islam. Dan apakah dia Al-Suffah? Al-Suffah ini ialah kemah-kemah kecil ataupun pondok-pondok kecil yang dibina sekitar masjid. Sekitar masjid. Jadi pondok-pondok ini digunakan untuk mengaji kitab, untuk mendalami Al-Quran, untuk mendalami kitab. Ketika zaman Nabi tidak ada kitab-kitab. Jadi maknanya As-Suffah ini menjadi tempat sahabat-sahabat Nabi itu tadi memberi bimbingan kepada sahabat-sahabat yang lain ataupun kepada anak-anak sahabat yang lain apabila baginda Rasulullah SAW berada di Gua Hira ataupun ketika Rasulullah SAW berada di rumah, maka sahabat-sahabat itu tadi berfungsi. Dan As-Suffah ini dia berkembang sehinggalah ke zaman 1000 Hijrah masih lagi ada kita katakan pondok-pondok ataupun madrasah-madrasah yang dibina di sekitar masjid.
Dan kemudian kita lihat Al-Kutab. Al-Kutab ni sebenarnya diambil daripada perkataan Al-Kitab, yang bermaksud buku-buku. Apakah yang dikatakan Al-Kutab? Al-Kutab ini saya ambil juga, dia sebenarnya salah satu daripada tradisi daripada sebelum kedatangan Nabi Muhammad lagi. Al-Kutab ni dia menempatkan ruang yang ada buku, ada meja, dan dikatakan Al-Kutab ini menjadi tempat mengajar anak-anak menulis dan membaca. Menulis dan membaca. Dan ada sejarah besarnya Al-Kutab ni, sehingga kan ada satu kutab di Baghdad, di Baghdad dia menampung sehingga 3,000 orang pelajar, hanya untuk membaca dan menulis sahaja. Okey, kemudian madrasah, pondok ataupun sekolah, jadi kita semua maklum, madrasah, pondok, sekolah merupakan institusi pendidikan Islam yang penting, bukan sahaja pada zaman dahulu, malah pada zaman sekarang. Kita tengok agama Islam tersebar, dikatalah di tanah Melayu ini, kita katakan orang Melayu ni memang tak Islam, tetapi penguasaan ilmu syariah, ilmu ibadah, ilmu fiqh, apa semua tadi diasaskan ataupun diterapkan di madrasah-madrasah, di pondok-pondok dan juga di sekolah-sekolah yang dibina dulu, hanya menggunakan kayu, hanya menggunakan pelepah-pelepah, mengkuang, pelupuh-pelupuh, buluh-buluh yang diraut, dan di situlah mereka mengaji, di situlah mereka tinggal seberapa lama untuk khatam satu kitab. Dan kemudian salah satu institusi pendidikan Islam yang terkenal ialah Rumah Ulama itu sendiri. Dan selalunya Rumah Ulama ini menjadi tumpuan. Kalau kita dengar, di Yaman, ikut cerita orang-orang alim di sana, rumah mereka ni memang menjadi tumpuan. Orang duduk, orang sentiasa datang. Untuk apa? Untuk mendengar tazkirah, untuk mendengar ceramah, untuk mendengar nasihat, dan untuk mengaji kitab sekalipun. Di rumah ulama itu sendiri. Dan daripada rumah ulama inilah akan terhasil sebenarnya pondok-pondok yang banyak, contohnya di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Di Negeri Sembilan pun sebenarnya ada pondok, iaitu pondok ataupun dipanggil Madrasah As-Sa'idiyah, yang diasaskan oleh mufti pertama kerajaan Negeri Sembilan, iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'id bin Jamaluddin Al-Linggi. Maka bermula di rumah ulama tersebut, maka kemudian dia membina pondok-pondok di sekitarnya, tempat anak murid dia tinggal, dan kemudian anak murid tadi berpusat di situ, belajar kitab, mengaji, memperbaiki amal ibadah di pondok tersebut. Dan salah satu institusi yang terakhir yang sudah semakin dilupakan, Istana Khalifah. Kalau kita nak tahu, Istana Khalifah ni dulu sebagai apa? Sebagai pusat penyebaran pendidikan. Kalau kita tengok pada zaman kegemilangan Turki Utsmani, Istana Khalifah inilah tempat semua rakyat-rakyat berkumpul untuk mendengar kuliah daripada alim ulama. Khalifah mengumpulkan alim-alim ulama di istana dan membuat kelas untuk rakyat. Sekarang ini masih lagi ada khalifah, kita di Malaysia, terutama di Negeri Sembilan, kita masih mengamalkan kerajaan beraja, khalifah, tetapi bukan monarki. Monarki ini maknanya turun pada anak. Di Negeri Sembilan tidak turun pada anak, raja di luar masing-masing. Kalau kamu tu khalifah di Negeri Sembilan, kalau di Seremban, khalifah ialah Yang Teramat Mulia Datuk Kelana Petra, Datuk Haji Mubarak bin Dahak. Kita gelar dia sebagai Undang Luak Sungai Ujong. Jadi Undang Luak ni adalah khalifah. Kalau di Rembau, Datuk Lela Maharaja, Datuk Haji Muhammad Syarik bin Usman, Undang Luak Rembau. Itulah khalifah. Jadi ada yang panggil istana, tapi kalau undang ni dia panggil istana dia dengan balai kediaman. Dia panggil balai, balai undang luak. Jadi balai undang luak ni kalau kita tengok di Sungai Ujong, dulu Jabatan Mufti selalu, sebelum pandemik ni, Jabatan Mufti dia akan mengadakan seminar sufi, dia akan mengadakan ceramah Maulid Nabi ataupun program-program di rumah ataupun di balai ataupun di istana khalifah. Ini kita menunjukkan institusi pendidikan Islam itu sendiri. Okey, kemudian kita pergi kepada institusi yang kedua, iaitu institusi keluarga. Jadi mudah saja, institusi keluarga ini, keluarga tidak boleh bercampur agama. Sebab apa? Dalam Islam, mestilah pengantin lelaki dan pengantin perempuan itu tadi berkahwin, mestilah kedua-duanya itu apa? Dalam beragama Islam.
Kalau salah seorang ni kafir, maka automatik berpisah. Dan katalah salah seorang ni murtad, selepas kahwin tu tadi dia murtad, maka secara automatik perkahwinan tersebut dia terbatal. Nampak? Itulah betapa pentingnya institusi keluarga ni. Dia merupakan permulaan kepada pendidikan seseorang kanak-kanak tu tadi, dan juga ialah contoh utama dalam kehidupan dia, iaitu mak dan bapak. Kalau mak dan bapak dia tidak dapat mendidik anak-anak dia, maka perjalanan anak-anak tu mungkin akan menjadi lebih sukar, menjadi lebih sukar. Dan kemudian kita bincangkan pula institusi yang ketiga, iaitu institusi masyarakat. Jadi bila kita sebut masyarakat, dia melibatkan benda yang besar, benda yang semakin luas. Jadi kita tengok ciri-ciri masyarakat, dia mempunyai kepelbagaian. Kepelbagaian dari segi apa? Kepelbagaian agama, kepelbagaian bangsa, kepelbagaian adat dan budaya, kepelbagaian status. Jadi agama macam-macam agama, bangsa macam-macam bangsa, adat dan budaya, cara makan, cara pakaian, dan berbilang status. Ada yang muda, ada yang tua, ada kaya, ada miskin. Jadi pentingnya institusi ini perlulah dijaga, perlulah diterapkan dengan nilai-nilai sifat-sifat mahmudah dan juga sifat saling menghormati antara kalangan masyarakat. Itu adalah salah satu perkara yang penting bagi memastikan institusi ini tidak cacah merbah dan menyebabkan keruntuhan masyarakat. Ustaz, jiran saya ni dia Cina, adakah kita perlu hormat sebab dia kafir? Kamu kena faham, jiran kamu seorang yang non-Muslim, yang bukan Islam, dia ada hak jiran terhadap jiran. Kalau jiran kamu tu beragama Islam, dia ada dua hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai Islam. Kalau dia jiran, itu saudara kamu pula, katalah Pak Ngah kamu, jiran kamu, hak saudara, hak sebagai jiran, hak sebagai seorang Islam. Nampak? Walaupun dia seorang bukan Islam, dia ada hak sebagai seorang jiran. Kamu tak boleh melakukan sewenang-wenangnya. Jadi itulah dia institusi-institusi di dalam Islam yang dapat kita bincangkan pada kali ini. Semoga bermanfaat kepada kamu. InsyaAllah bertemu lagi dalam ada rezeki, ada jodoh, ada masa, kita akan bertemu dalam di lain waktu, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.